Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bertemu dalam majlis ilmu untuk membahaskan berkenaan dengan manifesto manifesto para Nabi dan Rasul. Bukan manifesto pilihan raya, tapi kita bincangkan manifesto yang paling penting, yang kita tidak boleh terpisah dengan manifesto ini sekelip mata, walaupun sekelip mata, dan dia tidak bermusim, iaitu akidah tauhid, da'watut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah manifesto para Nabi dan Rasul. Jadi itu membahaskan berkenaan dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid, karangan Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita masih lagi dalam bab yang kedua, Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab kelebihan tauhid dan apa yang dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Dan kita masuk pada dalil yang terakhir, ataupun dalil yang terakhir, sebelum kita masuk masail, sebelum kita masuk penutup bagi bab, ataupun khulasah, kesimpulan bagi bab ini, masail dan juga kesimpulan. Baik, itulah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, iaitu dalam buku terjemahan kita dalam halaman 97. Baik, itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Baik, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa alaihi salam berkata, qala Musa alaihi salam, Musa berkata, wahai Rabbku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku boleh berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Adhkuruka wa ad'uka bih. Maknanya itu menunjukkan kepada kita, zikir dengan doa ni sama, saling lazim, melazimi. Kita akan tengok nanti perbahasan Syekh. Baik, qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala, kata Allah, qul, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Itu dalilnya. Dalil menunjukkan zikir dan doa sama. Apa dalilnya? Dalilnya, Nabi Musa alaihi salam minta, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Wa ad'uka bih. Wahai Tuhan, wahai Rabb, wahai Tuhan, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat berzikir kepadamu, mengingatimu, menyebut namamu, wa ad'uka bih, dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. So Allah jawab,
katakan wahai Musa, la ilaha illallah. So itu dalil la ilaha illallah ni zikir dan doa. Zikir dan doa. Baik. Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Baik, kata Musa, wahai Rabbku, semua hamba-Mu mengucapkan kalimah ini. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin. Maka Allah pun berfirman, wahai Musa, andai kata langit yang 7 berserta makhluk yang menghuninya selain aku, juga bumi yang 7 berada di satu daun timbangan, dan kalimah la ilaha illallah berada di daun timbangan yang lain, tentulah kalimat la ilaha illallah lebih berat dari semua itu. Hadis riwayat Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Baik. Secara umumnya hadis ni sahih. Secara umumnya hadis ni sahih. Walaupun kita tengok ada sebahagian ulama yang membawakan sanad yang berbeza, memang tak sunyi daripada perbahasan lah. Ada perbahasan berkenaan dengan sanad-sanad yang berbeza tersebut, tapi kita ambil yang apa yang diucapkan oleh muallif rahimahullahu taala, maknanya makna hadis ini hadis yang sahih. Baik. Baik, kata syarih yakni Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu adhkuruka wa ad'uka bihi sifatun li syai' wa laysa jawabu talab. Fa Musa alaihi salam talaba syai'an yahsulu bihi amran, zikrullah awalan, zikrullah wa thaniyan du'a'uhu. So perkataan Nabi Musa alaihi salam, adhkuruka wa ad'uka bih, yakni Nabi Musa minta, ya Rabb alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, ajarkanlah aku sesuatu yang boleh aku berzikir kepadamu dan aku berdoa kepadamu. Kalimat ini, kata Syekh, adalah kata sifat untuk lafaz syai'an. So maknanya syai'an di situ sifat, maknanya sifatun li syai', yakni azkuruka wa ad'uka bih itu sifatun li syai' wa laysa jawabut talab, bukan jawapan atas permintaan. Maknanya Musa minta, ya Allah, ajarkan kepadaku zikir kepadamu dan doa kepadamu. Itu maksud dia. Ajarkan sesuatu yang aku boleh berzikir kepadamu dengannya, dan sesuatu yang boleh aku berdoa kepadamu dengannya. Itu maksud dia. Kerana Musa AS meminta sesuatu yang dengannya didapatkan dua hal. Yang pertama, zikir, dan yang kedua, berdoa kepada Allah. Kan? Baik. Fa'ajab Allahu biqaulihi qul la ilaha illallah. Allah kemudian menjawab dengan berfirman, qul, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Wa hadhihi al-jumlah zikrun mutadamminun lid-du'a. Kalimat ini adalah zikir yang mengandungi doa. Kerana orang yang berzikir bermaksud menginginkan redha Allah kepadanya dan sampai ke negeri kemuliaan, yakni syurganya. Kerana itu kalimat ini adalah zikir yang mengandungi doa. Perasan tak kita waktu bulan Zulhijjah lepas, dan selalu kita disampaikan kepada kita dan kita amalkan doa yang terbaik pada hari Arafah. Apa lafaz doa dia? Ada Allahumma dah? Tak ada kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul tak? Ingat tak doa yang paling afdal diucapkan pada hari Arafah? Doa dia ada kalimah Allahumma tak? Tak ada, tapi kalimah tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. So dalam hadis berkait dengan doa yang paling afdal kita ucapkan pada hari Arafah juga kalimah tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Doa yang sama, zikir yang sama kita baca pagi dengan petang, betul tak? Azkar sabah dan masa. Tetapi kita baca ketika pagi dan petang itu dalam bentuk zikir. Azkar kan? Sabah wa masa. 100 kali, betul tak? Ataupun 10 kali. Kan? Sama ada kita baca 100 kali atau kita baca 10 kali. Yang mana fadilatnya kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fadilatnya yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya adalah apa? Pahalanya adalah seumpama kita memerdekakan seorang hamba sahaya. Kita memerdekakan jariah ataupun hamba. Baik, itu kita nak bagi tahu macam mana kita faham dan Syekh tunjukkan kepada kita fahuwa zikrun mutadamminun liddu'a. Maknanya dia adalah zikir yang mengandungi doa. So sebab macam mana kita tahu? So Nabi SAW dalam sebahagian hadis Nabi kata dia adalah zikir yang paling utama, afdalu zikr. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebut dia adalah doa yang paling utama. Baik, Syekh sebutkan lagi, penyair berkata, qala syair a'adhkuru hajati am qad kafani haba'uka in syamaituka al-hiba'u. Apakah aku perlu menyebut keperluanku ataukah sudah cukup bagiku pemberianmu, kerana pemberianmu adalah hak milikmu. So maknanya di sini faham tak? Bila kita zikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harapkan? Dan kita kenal zat yang kita agungkan, yang kita sebut, yang kita ingat, yakni Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, Rabbul Alamin. Jadi bila kita sebut Tuhan kita, Rabb, la ilaha illallah, kita sebut dengan kalimah tauhid, maknanya ada di dalam itu penafian dan juga pengisbatan, penetapan, yakni tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Dalam zikir kita itu, dalam ucapan kita itu sudah mengandungi doa. Dipanggil doa. Kalau kita ingat, doa terbahagi kepada dua, doa ibadah dengan doa masalah. Doa ibadah dengan doa masalah. Sebenarnya setiap ibadat yang kita lakukan, sama ada solat, zakat, haji, puasa, semua ibadat-ibadat itu terkandung di dalamnya doa. Sama ada doa ibadah atau doa masalah. Tapi dalam ibadat kita secara umum semuanya ada doa ibadah, ada doa masalah, ada dua-dua ada. Walaupun sebahagian ulama perincikan lagi, yakni yang ada doa masalah ataupun yang ada doa ibadah, tapi kita boleh faham, mudah kita nak faham macam mana solat kita. Solat itu sendiri dari sudut bahasa maknanya doa. Tetapi solat dari sudut syarak, yakni rukun yang mengandungi rukun, kan, yang kita laksanakan bermula daripada takbiratul ihram, kan, kemudian kita baca doa iftitah, kita buka solat kita dengan istiftah, doa istiftah, dah mula dengan doa, betul tak? Surah Al-Fatihah yang kita baca pun dah ada doa dalam tu, ihdinas siratal mustaqim, kan, dah ada doa.
Baik, jadi kat situ kita nak faham macam mana yang dimaksudkan setiap zikir itu terkandung di dalamnya doa. Dan setiap doa itu terkandung di dalamnya zikir. Kan? Itu kata Syekh, fahuwa zikrun mutadhamminun lid-du'a. So kat sini bila dibawakan syair ini katakan apakah a'adhkuru hajati am qad kafani haba'uka atau haba'uka in syaimatuka al-hiba'u. Apakah aku perlu menyebutkan keperluanku ataupun sudah cukup bagiku pemberianmu, kerana pemberianmu adalah hak milikmu. Yakni ata'uka. Maknanya haba'uka maknanya ata'uka maknanya pemberian. Allah Taala dah bagi dekat kita nikmat yang sangat banyak. Maknanya kalau kita tak minta pun dia dah bagi. Betul tak? Kalau kita tak minta pun dia dah bagi. Kan? Kalau kita tak minta pun dia dah bagi. Itu maksud syair ni. Makna nak katanya dalam syair ni disebut azkuru hajati kan. Itu syahid dia. Maknanya aku sebut. Maknanya Allah Taala ni kalau kita ingat Allah Taala dan kita kenal Tuhan kita, kita kenal Allah Taala, kita kenal sifat-sifatnya, kita kenal nama-namanya. So antara nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliqu, Ar-Razzaq, kan? So Al-Wahhab sudah ada terkandung di dalam nama-nama itu yang mengandungi sifat-sifat yang mana Allah Ta'ala itu memberikan kepada hamba-hambanya rezeki. Maknanya kalau kita sebut namanya pun sebenarnya dah mengandungi doa dan zikir. Faham tak? Baik. Wastashhada Ibnu Abbas ala anna dhikra bima'na du'a biqawli syair idza athna 'alaika al-'abdu yawman kafahu man ta'arraduhu ath-thana'u. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa zikir bermakna doa. Dan beliau berdalil pada perkataan penyair berikut, ketika seorang hamba memujimu pada suatu hari, pujian sudah cukup baginya untuk menyebut permohonannya. Okay, faham kan? Kafahu min ta'arrudihi ath-thana'u. Idza athna 'alaika al-'abdu yawman kafahu min ta'arrudihi ath-thana'. Ini maknanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma istimbatkan daripada sini. Maknanya bukan daripada syair Arab semata-mata, daripada hadis tadilah. Kan, daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Itu salah satu. Syair Arab ni maknanya nak bagi tahu kita kata apa? Quran dan sunnah itu, Quran turun dalam bahasa Arab dan Nabi SAW lisanul Arab, lisannya adalah lisan Arab, bahasa Arab. Jadi di situ para sahabat pun adalah afsahul Arab. Nabi adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih. Begitu juga para sahabat. So jadi sini menunjukkan kepada kita dalam bahasa Arab sekalipun, doa itu bermakna zikir. Zikir itu bermakna doa. Sebenarnya dia tak kontradik dengan hadis-hadis yang kita sebut contoh tadi. Macam doa hari Arafah, kan? Ada zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. So dia tak kontradik. So kita kena faham. Kita kena faham. Cuma bila kita bincang tentang doa yang khusus, sudah tentulah doa yang khusus tu dia ada makna yang lebih khusus lah. Maknanya ada seruan. Kan? Maknanya ada seruan. Maknanya kita minta ya Allah. Situ dia panggil doa masalah. Kalau doa ibadah ni, setiap ibadah yang kita buat tu kita harapkan sesuatu tak? Confirm kita harapkan redha Allah. Kita harapkan Allah Ta'ala terima ibadat kita. Dan daripada amal ketaatan kita tu memang kita dah harapkan sesuatu daripada Allah. Maknanya yang paling minimum kita nak redha Allah lah. Kan? Kita nak Allah Ta'ala cinta kita. Kita nak Allah SWT beri rezeki dekat kita. Allah SWT jaga kita. Sebab itu kita ibadat kepada dia. Sebab itu kita minta tolong dekat dia. Sebab itu kita minta lindung kepadanya. Itu maksud dia. Baik. Qauluhu, baik, perkataan Nabi Musa alaihi salam, yang ini perkataan dalam hadis tersebut, kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Baik. Laisa al-ma'na annaha kalimatun hayyinah kullun yaquluha lianna Musa alaihi salatu wassalam ya'lamu 'idhama hadhihi al-kalimah
ولكنه أراد شيئا يختص به لأن التخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له ورفعة. Baik, ini bukanlah bererti menunjukkan bahawa kalimat tauhid ini adalah kalimat yang ringan, yang diucapkan semua orang, yang boleh diremehkan, kerana Musa alaihissalam sudah tentu mengetahui keagungan kalimat tauhid ini. So kat sini bukan bermakna Nabi Musa kata kullu ibadika yaquluna hadza, maknanya bukan bermakna Nabi Musa nak meremehkan kalimah tauhid ni, bukan. So kita kena faham. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kerana sudah tentulah Nabi Musa alaihissalam mengetahui keagungan kalimat tauhid ini, kerana ini adalah kalimat yang diutuskan seluruh Nabi dan Rasul, termasuk Musa alaihissalam. So dalilnya dalam surah Taha kan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. So dalam awal surah Taha kan, maknanya Allah Ta'ala wahyukan kepada Musa alaihissalam bahawasanya aku, Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku. Wa aqimis salata li dhikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Kan? So dalam awal ayat dalam surah Taha itu menunjukkan kepada kita kalimat tauhid ini juga diutuskan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah tentu Nabi Musa alaihissalam tahu kalimat tauhid ini kebesarannya. Kan? Kebesarannya, keagungannya. Jadi mustahillah Nabi Musa alaihissalam dekat sini nak meremehkan kalimah tauhid ni dengan katanya kullu ibadika yaquluna hadza. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Namun Musa alaihissalam menginginkan doa dan zikir yang lebih khusus, kerana mengkhususkan seseorang dengan sesuatu hal menunjukkan kedudukan dan ketinggian darjatnya. Maknanya kat sini Nabi Musa alaihissalam kata kullu ibadika yaquluna hadza ini bukan nak meremehkan kalimah tauhid, tetapi Nabi Musa nak yang lebih special. Nabi Musa kata la ilaha illallah ni semua orang ucapkan. Semua orang ucapkan. Jadi Nabi Musa nak Allah Ta'ala ajarkan dia satu kalimat yang lebih khusus. Maksudnya nak yang lebih special lah. Baik. Kat situlah Allah Ta'ala berfirman, kan? Kemudian menjelaskan kepada Musa bahawa apa pun yang Allah berikan kepadanya tetap saja tidak ada yang lebih baik dan lebih utama daripada kalimat tauhid. Kalimat tauhid lebih besar daripada seluruh langit, bumi dan apa sahaja yang ada di dalamnya, kerana kalimat tauhid ini lebih berat dari semua itu. Subhanallah. Nampak? Ini menunjukkan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan keutamaan dan keagungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hanya sahaja perlu ditunaikan syarat-syaratnya. Adapun hanya sekadar mengucapkan kalimat ini, berapa ramai orang yang mengucapkannya, tetapi kalimat tersebut baginya hanya seperti bulu yang tidak bernilai apapun, kerana ia tidak mengucapkannya dengan memenuhi syarat-syaratnya dan menghilangkan halangan-halangannya. Halangan-halangan yakni yang boleh menyebabkan kita kata kalimat tauhid itu tidak bermanfaat bagi penuturnya. So ini menunjukkan fadlut tauhid. So itu munasabah dia dengan bab kita, kelebihan kalimat tauhid. So ini kemuncak. So kita tahu macam mana kebesaran kalimat tauhid ini. So apa kelebihan dia? Itu tak betul lah perkataan Musa alaihissalam wal ardina sab'a tu betul kan? Kat situ firman Allah lah maknanya, bukan perkataan Musa. Dan bumi yang 7 tu, sebab Allah Ta'ala jelaskan kepada Musa kan. Allah kata, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin. Wahai Musa, kalaulah apa? Sebutkan dalam ni, wahai Musa, andai kata langit yang 7 beserta makhluk yang menghuninya. So bayangkan, langit yang 7 ni, setiap langit, setiap satu langit, setiap peringkat langit ada makhluk yang menghuni. Allah Ta'ala a'lam adad khalqihi fi kulli samawat. Allah Ta'ala lebih tahu berapa bilangan makhluk-makhluknya yang menetap dan menghuni di setiap lapisan ataupun peringkat langit.
Langit pertama ada penghuni, malaikat yang ditugaskan di langit pertama. So dalilnya hadis Isra dan Mi'raj. Kan? Langit yang kedua pun ada penghuninya. Langit yang ketiga pun ada penghuninya. Langit yang keempat pun ada penghuni. Yang kelima, keenam, seterusnya yang ketujuh. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, dia makin tinggi, makin luas. Makin expand. Makin tinggi, makin luas. Apa dalilnya? Dalilnya, langit yang ketujuh, di situ terletaknya Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, dia adalah Kaabah bagi penduduk langit. So maknanya malaikat-malaikat yang beribadah, mereka akan pergi ke Baitul Ma'mur. Dan dikatakan dalam riwayat, setiap hari 70,000 malaikat yang akan masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak akan keluar, dan akan bertambah lagi. 70,000 tak akan keluar, akan bertambah 70,000 malaikat. 70,000 malaikat tambah. Maknanya menunjukkan keluasan. So langit ketujuh. Dan atas langit yang ketujuh adanya Al-Ma', lautan raya. Dan atas lautan raya adanya Arash, Allah Ar-Rahman. Dan di atas Arash itu tentulah Allah Ta'ala. Istawa 'alal 'arsy kama yaliqu bi jalalihi, yang beristiwa, bersemayam di atas Arash, singgah sananya yang mulia. Dzul 'arsyil majid, fa'alun lima yurid. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dia bersemayam di atas Arash, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana yang layak dengan keagungannya dan juga kemuliaannya. Kan? Walau karihal jahmiyun, walaupun Jahmiyah benci benda tu. Walaupun Jahmiyah tak mau, dia cukup pantang kalau kita sebut sifat-sifat Allah ni, kita kata kama yaliqu bi jalalihi, kama yaliqu bi 'azamatihi. Dia cukup pantang. Golongan nufatus sifat, mu'attilah di kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah dan sebagainya, di kalangan mereka ahlu ta'til. Kalau ahli sunnah isbatkan sifat, kalau kita sebut sifat tu, kita letak kama yaliqu bi jalalihi, kama yaliqu bi 'azamatihi, sebagaimana yang layak dengan keagungan, sebagaimana yang dia kehendaki, sebagaimana yang dia sesuai dengan sifatnya yang maha mulia, dia pun cukup pantang. Dia marah dia. Jadi itu cara kita nak membangkitkan kemarahan mereka, dengan kita sebut kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana kita bantah mereka dengan kita sebut yaf'alu ma yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid. So Allah Ta'ala dia buat apa yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, maknanya Allah Ta'ala ni, dia kalau dia buat sesuatu, tidak ada mana-mana makhluk yang boleh halang dia. Tidak ada mana-mana makhluk, tidak ada mana-mana entiti ataupun makhluk lah selain daripada Allah, makhluk belaka, yang boleh halang Allah ataupun yang boleh mempersoalkan. Tak ada siapa boleh halang. Itu antara salah satu tafsir daripada tafsir fa'alun lima yurid. So Allah Ta'ala dibuat apa yang dia kehendaki, sebab dia Tuhan. Kan? So kita tak berhak untuk tanya. Sebab apa? Allah fa'alun lima yurid. Kan? Dia buat apa yang dia kehendaki, sebab dia Tuhan. So kita tak berhak tanya, macam mana ini, kalau macam ni, macam tu, kenapa macam ni, apa ni. Tak payah, jangan banyak tanya. Beriman saja macam mana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran dan sunnah akan sifat-sifatnya. Baik, itu berkenaan dengan langit. 7 langit, maknanya 7 petala langit. Maknanya setiap langit tu ada penghuninya. Itu dalam hadis ni, dalilnya dalam hadis ni Allah kata wa'amirahunna ghairi, dan penduduknya, yakni yang memakmurkannya, memakmurkan setiap, yang memakmurkan setiap langit, setiap lapisan langit, maknanya malaikat. Ghairi, Allah kata selainku, maknanya bukan Allah lah. Jadi ini membantah golongan yang mendakwa dengan kenyataan mereka Allah sakinun fis sama', kira Allah tinggal di langit, menetap di langit, dengan makna yang batil, yang dengan makna yang ihtimal yang salah, maknanya dengan makna mereka nak kata Allah duduk bersama dengan malaikat.
Yang tu batil. Itu tak betul. Sebab apa? Dalilnya hadis ni, tengok hadis ni kita bantah. Allah kata, "Lau anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi." Kalaulah langit yang 7, maknanya 7 petala langit dia itu. Wa 'amirahunna, dan wa 'amirahun ni maknanya penduduknya yang menetap di setiap langit. Setiap lapisan langit itu ada penghuninya yang memakmurkan setiap langit itu. Ghairi, tengok Nabi kata, Allah Ta'ala kata ghairi, selainku. Maknanya Allah Ta'ala tak duduk bersama dengan malaikat tu. Faham tak? So inilah yang tak difahami oleh sebahagian golongan ahlul kalam. Bila mereka keliru, takhabbut, mereka celaru, mereka ingat ada ulama-ulama ahlul hadis yang kata, yang nafikan maknanya kenyataan yang kata Allah sakinun fis sama', Allah tinggal di langit. Sakinun ni, sukun, dia sebenarnya lafaz yang ihtimal. Kita dah bincang sebelum. Ihtimal ni maknanya dia boleh bawa maksud yang benar, boleh bawa maksud yang batil. Betul tak? Dan asatizah kita pun selalu sebut, Fadil Ustaz Abu Mubarak pun sebut tentang muhtamal, lafaz yang muhtamal. So bila ada lafaz yang muhtamal, kita kena tafsilkan. Kalau mereka maksudkan Allah menetap di langit, ataupun dia guna perkataan sakinun fis sama', ataupun sukun. Kalau dia orang terjemah tinggal di langit. Kalau yang mereka maksudkan tinggal di langit itu, tinggal bersama dengan makhluk-makhluk di setiap peringkat langit itu, maknanya bersama dengan malaikat di setiap petala langit, batil. Faham tak? Batil. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan as-sukun di situ, maknanya kembali balik pada makna, salah satu makna yang diisbatkan oleh ulama salaf, iaitu istiqrar, menetap di langit, maknanya di atas langit yang ketujuh, di atas arasy. Itu maknanya betul. So kita kena tafsirkan, jangan keliru. Sebab puak-puak ni dia suka bawa hak muhtamal, dia suka test kita. Bukan kamu kata Allah tinggal di langit. So macam mana kita nak jawab? Kita tanya dia balik, apa maksud kamu tinggal di langit tu? Faham? Apa maksud kamu? Kita minta dia explain apa maksud dia. Kalau kamu maksudkan tinggal di langit tu, tinggal di 7 petala langit bersama dengan malaikat, maknanya penghuni-penghuni langit, Allah bersama dengan malaikat-malaikatnya, batil. Sebab itu bukan dimaksudkan dengan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tidak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, menetap di atas arasy, maknanya di atas langit yang ketujuh. Bukan maknanya dia duduk di petala-petala langit yang bawah tu, duduk bersama dengan malaikat. Tidak. So itu maknanya. Sebab ada juga asar daripada sebahagian salaf yang datang dengan lafaz doa, antaranya riwayat daripada, tak salahnya daripada Ka'ab al-Ahbar ataupun Wahab ibn Nabih rahimahumullah. Yani ada satu lafaz doa lah, doa yang diriwayatkan daripada salaf, Allahumma antas sakinu fis sama', ya Allah engkau yang menetap di langit, tinggal di langit. So kat situ ada sebahagian salaf yang guna lafaz sakinun fis sama'. Tapi kat situ kita faham, salaf yang nukilkan lafaz tersebut tak bermaksud Allah Ta'ala duduk di langit yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7 tu bersama malaikat. Bukan. Kalau tak, itu maknanya batil. Nampak? Sebab yang dalam Quran, 7 tempat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang tersebut tentang Allah Ta'ala tinggi di atas makhluknya, bersemayam di atas arasnya, menetap di atas arasnya, semuanya bermaksud di atas langit yang ke-7. Bukan maknanya Allah Ta'ala menetap atau tinggal di langit-langit yang di bawahnya. Kalau kita kata Allah Ta'ala tinggal di langit secara umum macam tadi, maknanya boleh bawa maksud Allah Ta'ala berada sama tara dengan malaikat. Maknanya batil. So ini yang diorang tak faham bila Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tolak lafaz sakinun fis sama'. Imam An-Nawawi rahimahullah ditolak
lafaz sakinun fi sama' ni bukan dia tolak Allah Ta'ala di atas langit. Tapi dia tolak orang yang kata Allah duduk bersama malaikat, tinggal dengan malaikat. Jadi maknanya setara lah. Jadi itu batil. Itu ada kenyataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Tak salah ana baca daripada kitab Syekh nukilan daripada Syekh masyhur Hasan Salman. Tak salah ana dalam, sama ada dalam syarah Sahih Imam Muslim, Syarah An-Nawawi, ataupun dalam kitab-kitab beliau seperti Raudatul Talib, ataupun dalam kitab-kitab fiqh beliau. Dia ada bincangkan tentang isu tentang orang yang kata barang siapa yang mengatakan Allah tinggal di langit dengan makna kata duduk bersama malaikat, kafir. Faham? Boleh faham? Tak keliru? Sebab bila kita maksudkan Allah beristiwa di atas aras tu, maknanya di atas langit yang ketujuh, maknanya dia di atas seluruh makhluk. Kalau kita kata dia duduk di langit ke-6, ke-5, ke-7, maknanya dia duduk bersama dengan malaikat. Itu tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diisbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak pernah kata dia duduk di langit ke-6 atau 5, 4, 3, 2, tidak. Yang sabit Allah Taala turun ke langit dunia, itu saja. Tapi tak kata Allah menetap. So kita maknanya itu detail maknanya perincian tentang tersebut. Dalilnya ni, lau anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi. So Allah kata selainku. Maknanya selainku makhluk dia. Dia tak duduk dekat langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3 atau ke-7 yang ada malaikat. Dia di atas langit yang ke-7. Di atas arash. Yang mana arash adalah makhluk dia yang paling besar sekali. Zul arshil majid. So Allah Ta'ala sifatkan arash itu majid. Wal arshil karim. Yang maha azim, yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. So arash itu sendiri adalah makhluk Allah yang menjadi bumbung bagi seluruh makhluk. So kita kena faham. Baik. Itu tak ada dalam buku itu faedah. Faedah maknanya daripada hadis ni. Itu faedah daripada yang kita boleh istimbat daripada hadis ni. Lau anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi. So point di sini wa 'amirahunna. So Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan ini yang dinisbahkan kepada Allah SWT ni hadis qudsi. Maknanya firman Allah. Yakni Allah Taala kata dekat Nabi Musa, langit yang 7, petala langit yang 7 itu dan penghuninya selainku. Wal ardina sab'a fi kiffatin, dan petala bumi yang 7. So di situ menunjukkan bumi juga ada darakat. Maknanya lapisan yang 7 juga. Fi kiffatin, berada di timbangan atau daun timbangan yang sebelah lagi ataupun yang sama. Wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah tu diletakkan di satu lagi timbangan. Kalau langit 7 petala langit, bayangkan Allah Ta'ala kata 7 petala langit bersama dengan makhluk-makhluknya. 7 petala langit dengan bersama makhluk-makhluknya. So kita ambil satu malaikat. Malaikat paling besar Jibril. So Nabi SAW bagi tahu besar Jibril, sayapnya saja ada 600 sayap. Satu sayap menutup satu ufuk, timur dengan barat. Satu sayap. Dalam kalau kita buka dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Qasasul Anbiya, malaikat Jibril ni ketika Allah perintahkan untuk terbalikkan bandar Sodom, dia hanya terbalikkan dengan hujung sayap dia. Hujung sayap dia, tarfu janahihi, hujung sayap dia. Besar tak? Besar. Subhanallah. Itu makhluk, malaikat. So, kita tak tengok lagi malaikat-malaikat lain. Contoh malaikat yang besar juga, malaikat Hamalatul Arsh, malaikat pemikul arash, yang mana jarak antara cuping telinga dia dengan bahu dia 700 tahun jarak perjalanan. Besar tak? Besar. So bayangkan, itu baru satu malaikat. Bayangkan 70,000 malaikat di langit yang ke-7. Kemudian bayangkan berjuta-juta. Kita pun tak tahu bilangan makhluk yang ada pada langit yang ke-6, langit ke-5, yang ke-4, ke-3. Kita tak tahu berapa banyak makhluk-makhluk Allah, penghuni langit
7 petala langit. Bayangkan Allah kata langit itu, 7 petala langit itu letak dekat timbangan. Bumi juga yang ada 7 lapisan bumi letak di timbangan yang sama. Maknanya bayangkan, bumi ada pula makhluk-makhluk dia. Subhanallah, beratlah. Beratlah. Bayangkan seluruh tu letak di satu timbangan, dan satu timbangan lagi neraca yang ada diletakkan la ilaha illallah. La ilaha illallah tu lagi berat. Itu cara dia kita nak faham. Macam mana kita nak tadabbur. So, kita nak faham besarnya kalimah tauhid ni. Bukan main-main. Nampak? Bukan main-main. Jadi apa sangat yang ada dengan kerusi pemerintahan sekarang ni? Tak boleh nak banding langsung. Betul tak? Yang orang pemimpin-pemimpin yang bertanding tak lena tidur malam ni, semua pakat tak lena tidur. Ada yang buat apa dia U-turn saat-saat akhir, kan? Manifesto tu U-turn saat-saat akhir pasal takut kalah. Macam-macam kita tengok, tak lena tidur. Tadi kita nak main sini pun macam-macam, masih lagi ada kempen pun ada lagi. Ke tak boleh kempen lah? Tak boleh lah. Lah. Malam ni lah. Tak boleh lah. Kalau anda tak tahu peraturan dia. Tapi nak bagi tahu, kerusi yang mereka rebut tu ada nilai tak? Kalau kita nak timbang dengan seluruh petala langit, 7 petala langit dan makhluk-makhluknya, 7 lapisan bumi dan seluruh isi kandungannya, ada nilai tak? Tak ada nilai langsung. Kan? Tak ada nilai langsung. Subhanallah. Aina tadhhabun? Aina uqulukum? Aina uqulukum? Di mana akal-akal kalian yang masih lagi melihat tentang dunia, yang masih lagi wa atharal hayatad dunya, yang melebihkan dunia berbanding akhirat. Kan? Sebab tu kita tengok ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka sering memberi nasihat kepada penuntut-penuntut ilmu. Dalam kita menuntut ilmu, jangan sesekali diganggu dengan urusan-urusan keduniaan yang melalaikan dan melekakan. Antaranya adalah politik. Kita tengok hari ni ramai orang yang esok nak mengundi, dia dah tak main kelas dah. Kan? Tapi kalau dia musafir, lain cerita lah. Kan? Kalau dia bermusafir, lain cerita. Memang tak boleh main lah. Kan? Nak bagi tahu nilai. Saya bayangkan 7 petala langit sekali penghuni-penghuni dia. So kita tak boleh nak imagine, bayang betapa berat. Tapi la ilaha illallah lagi berat. La ilaha illallah ni kalimah. Kalimah tauhid maknanya lagi berat. Subhanallah. Baik. Jadi di situ menunjukkan kepada kita fadlut tauhid, kelebihan tauhid. Itu munasabah dia dengan bab kita. Baik. Kemudian perkataan Musa itu betul kan? Bukan perkataan Musa itu, maknanya perkataan Allah lah, firman Allah. Hadis tu. Wal ardina sab'a, dan bumi yang 7, salah satu naskhah dan naskhah hadis menyebutkan dengan i'rab rafa', yakni huruf waw, wal ardun. Kata Syekh Utsaimin, ini tidak tepat kerana lafaz ini diatafkan kepada isim anna. Sebelum khabarnya sempurna maka wajib dinasabkan. Tanda nasabnya dengan huruf ya, wal ardina. Itu dari sudut nahwu lah. Baik. Firman Allah, itu betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, yang perkataan Musa itu pun gantikan dengan firman Allah juga. Yang itu sebenarnya firman Allah juga. Hadis qudsi. Baik. Kat mana sini? Malat. Malat. Apa maksud malat? Ay rajahat hatta yamil. Yakni lebih berat hingga miring, ataupun kita kata hingga condong. Kan? Letak 2 penimbang, maknanya la ilaha illallah tu lagi berat daripada 7 petala langit dan penghuni-penghuninya, 7 petala bumi dengan penghuni-penghuninya. So timbangan yang kita letakkan la ilaha illallah tu lagi berat, rajah, yakni malat. Malat maknanya dia condong
kerana dia berat. Malat. Rajahat. Itu maksud dia dari sudut mufradat dia. Sehingga dia condong. Wa qawluhu amiruhunna, ni yang kita sebut tadi. Firman Allah, amiruhunna maknanya sakinuhunna. Fal amiru li syai' huwa alladhi amara bihi syai'. Amiruhunna maknanya penghuninya, kerana amir sesuatu adalah penghuni sesuatu tersebut. Penghuni tempat tersebut. Ini malaikat tadi. Subhanallah. Baik. Orang yang menuntut ilmu, antara yang kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? La yastaghfir lahum ahlus samawati wal ardi. Kan? Akan didoakan keampunan oleh penduduk langit, seluruh penghuni langit dan bumi. Hatta al-hitani fil ma', sehingga ikan-ikan di lautan turut mendoakan keampunan kepada penuntut ilmu. So bayangkan, kan? Wa amiruhunna, situ maknanya sakinuhunna. Sebab itu kita tak boleh kata Allah tu sakin dekat sakin fis sama. Maksud inilah, kita tak boleh kata Allah tu tinggal di langit yang ke-6, al-5 atau ke-7 ataupun yang ke-3, ke-2, maknanya dalam lapisan ataupun petala langit itu. Tidak. Sebab itu boleh bawa makna kufur. Makna kufur maknanya kerana kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kan? Maknanya kita anggap Allah Ta'ala ni macam setara dengan malaikat. Sedangkan Allah Ta'ala tak kata dia duduk dengan malaikat, tapi dia duduk di atas malaikat. Kan? Dan ada pun malaikat yang keliling arasy, tapi dia tak duduk atas arasy. Keliling arasy. Itu dalam surah Az-Zumar. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Kamu engkau melihat apa? Malaikat-malaikat yang mengelilingi, yang berada mengelilingi mengelilingi arasy, di sekeliling arasy. So maknanya dia still tak duduk di atas arasy. Maknanya still Allah Ta'ala itu di atas seluruh makhluknya. Sebab itu kita tak boleh kata Allah tinggal di langit dengan makna duduk di bawah daripada langit yang ketujuh. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang keliru atau orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab tu ahlul kalam dipening. Dia ingat bila kita kata Allah di langit tu, dia faham kita kata Allah tu duduk dekat langit. Itu yang jadi pening tu. Dia kata kamu sama ke Allah, padahal kita tak kata macam tu. Nampak tak? Kan? Dia pun yang pening. Kita tak kata Allah duduk tinggal di langit bersama malaikat ataupun di langit yang kita nampak ni, langit dunia ataupun langit. Tak, Allah Ta'ala di atas lagi. Tapi mereka tak faham. Mereka dulu yang sama ke Allah dengan makhluk, kemudian mereka tuduh orang lain sama ke Allah dengan makhluk. Wallahul musta'an. Wa alaihi atuklan. Baik. Firman Allah Ta'ala ghairi. Istathna nafsuhu tabaraka ta'ala. Ini kita kata tadi. Maknanya selain aku. Maknanya malaikat tu semua bukan Allah lah. Allah tu Allah, malaikat tu malaikat lah. Kan Allah mengecualikan dirinya kerana ucapan la ilaha illallah adalah pujian baginya. Sedangkan zat yang dipuji tentu sahaja lebih agung daripada pujian itu. Di sini anda harus mengetahui bahawa keberadaan Allah di langit tidak seperti keberadaan para malaikat di langit. Nampak? Syekh Utsaimin tambih. Keberadaan Allah di langit tidak seperti keberadaan para malaikat di langit. Sebab malaikat makhluk. Itu je. Kaedahnya Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Walillahil mathalul a'la. Hal ta'lamu lahu samiyya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua kaedah tu jelas menunjukkan Allah Ta'ala tak setara dengan sesuatu apapun, tak sama dengan sesuatu apapun, termasuk malaikat. Kalau kita kata Allah duduk macam malaikat di langit, duduk di langit ke-3, ke-2, ke-4, ke-5, ke-6 macam malaikat, maknanya kita sama tarakan Allah Ta'ala dengan makhluk. So hukumnya kufur. Man syabbaha ar-rabba bil khalqi faqad kafar. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka kufur. Bukannya mujarrad semata-mata kita kata Allah di langit terus kufur, kan? Ahli kalam kita kata je Allah di langit terus kufur, terus mujassimah. Tak, kan? Kena fahamlah macam mana ahli sunnah pegang, kan?
Wallahul musta'an. Baik, sebab keberadaan malaikat di langit adalah kerana mereka memerlukan langit, kerana mereka menghuni di sana. Nampak? So di sini fahum sakinuna fis sama' li'annahum muhtajuna ila sama'. Sebab apa malaikat tinggal di langit? Sebab dia berhajatkan kepada langit. Lakinna Rabb tabaraka wa ta'ala laisa muhtajan ilaiha. Akan tetapi Rabb, Tuhan Allah Ta'ala tidak memerlukan langit. Bal inna as-sama' wa ghaira as-sama' muhtajun ila Allah Ta'ala. Sebaliknya, langit dan selainnya lah memerlukan Allah Ta'ala. Langit dan penghuni-penghuninya itulah yang memerlukan kepada Allah. Allah tak berhajatkan kepada langit. Kan? Fala yadhunnu dhannun anna as-sama' tuqillullah atau tudhilluhu atau tuhitu bihi. Ni dhan yang salah, sangkaan yang salah, kan? Maka di atas alasan itu jangan ada yang mengira atau menyangka bahawa langit itu menaungi atau meliputi Allah. Subhanallah. Jadi tengok Syekh Utsaimin kata fala yadhunnu dhannun anna as-samaa'a tuqillullah atau tudhilluhu atau tuhitu bihi. So, ini sangkaan yang siapa? Sangkaan yang tak betul. Sangkaan siapa ni? Golongan Mujassimah, golongan Musyabbihah dan golongan Ahlul Kalam yang dia sendiri yang dulu samakan Allah dengan makhluk. Sebab tu dia fikir macam ni. Dia kata kalau kita kata Allah di langit, maknanya Allah diliputi oleh langit. Kan? Ataupun dibayangi oleh langit atau diliputi oleh langit. Macam malaikat kan? So malaikat sebab dia makhluk. Sebab dia makhluk, dia berhajatkan kepada langit. Sedangkan Allah Ta'ala tak berhajatkan kepada langit. Langit itu dan penghuninya lah yang berhajat kepada Allah. So kita kena faham. So Syekh kata kat situ, janganlah ada yang menyangka atau mengira bahawa langit menaungi atau meliputi Allah. Maknanya ni sangkaan yang salah. So ini yang Ahlul Kalam faham tu. Tu yang dia marah kita kata Allah di langit. Sebab dia faham ini. Ni Syekh Utsaimin dah jawab dah. Wahai Ahlul Kalam, tak payah ambil perkataan dia yang lain-lain tu kamu selewengkan, kamu tak faham, kamu selewengkan. Ambil ni, yang ni yang muhkam, yang ni yang jelas, kan? Dia orang suka kerat-kerat perkataan Syekh Utsaimin, kan? Tapi ambil yang ni lah, jelas. Syekh Utsaimin tak kata macam apa yang dia orang kata, yang dia orang ilzamkan, yang dia orang lazimkan kepada ahli sunnah. Baik. Fassamawat wa alaihi fassamawat bi'tibari malaikah amkinatun muqillatun lil malaikah. Maknanya, dan daripada sini kerana bagi para malaikat langit adalah tempat berteduh dan langit yang ada di atas mereka adalah naungan. So bagi malaikat maknanya tempat itu tempat yang mereka berhajatlah. Tempat mereka yang mereka tinggal. Dan tempat yang wama fawqahum minha mudhillun lahum, apa yang lapisan langit yang di atas mereka, malaikat yang duduk di langit yang kelima, dia dinaungi langit yang ke-6. Maknanya dia dinaungi oleh langit, langit yang di atas mereka. Jadi ada naungan. Amma binisbati lillah, sementara bagi Allah, fahiya jihatun lianna Allah Ta'ala mustawin ala arshihi la yuqilluhu syai'un min khalqihi. Sementara bagi Allah pula, langit ni adalah arah sahaja, jihah, arah sahaja. Kerana Allah bersemayam di atas arasy. Kan? Kerana Allah bersemayam di atas arasy, tidak ada suatu makhluk pun yang menaunginya. So sebab itu kita kata kita isbat jihah, kita isbat arah. Kan? Maknanya dia isbat, bukan isbat benda tu wujudi, tapi benda tu nisbi. Maknanya jihah ni benda yang bukan wujud pun. Bagi Allah dia arah. Arah kita dengan Allah Ta'ala, arah langit. Maknanya arah malaikat dengan Allah Ta'ala, arah di atas. Langit, ke atas. Sebenarnya, perkataan langit tu sebenarnya tak wujud pun bagi Allah. Betul tak? Tak wujud pun. Wujud perkataan langit tu sebab ada kita. Faham tak? Faham tak? Bagi Allah Ta'ala, dia berhajat tak pada langit? Tak berhajat pun. Kalau ada langit, tak ada langit ke, dia tetap wujud. Betul tak? Itu maksudnya. Kalimah jihah, arah, dia adalah, kita katakan, kalimah yang merujuk kepada arah.
Dia bukan benda yang wujudi. Tak ada orang yang berakal faham arah tu adalah something, entity yang khusus. Arah tu boleh dipegang oleh arah. Kita kata sekarang kita katakan lampu ini dari sudut pandang kita daripada arah atas kita, arahnya atas kita. Tapi kalau ini contoh nak mudah faham, kita kata sekarang ni kita duduk di bawah lampu, so lampu ni arahnya arah atas kita, betul tak? Tapi katakan lampu ni rosak, kemudian kita pun buka bumbung ni, panjat, kita duduk atas lampu ni, panjat, kita nak repair lampu ni kan. So kita duduk atas lampu ni, arah kita mana? Atas lampu. So arah tu berubah sebab apa? Sebab dia berubah. Dia bukan benda yang wujud. Dia bukan benda yang kita kata maknanya wujud secara hissi. Kan? Dia wujud nisbi, nisbah. So itu makhluk dengan makhluk. Allah Ta'ala, sebenarnya bila kita sebut jihah, bagi Allah Ta'ala sendiri berhajatkan kepada arah tadi? Tak ada. Tak berhajatkan kepada arah, melainkan ada makhluknya yang berada di bawahnya itu. Sebab itu kita kata dari sudut arah makhluknya itu, bagi mereka Allah Ta'ala di atas mereka. Itu kena faham kan? Sebab itu Syekh Utsaimin kata fahiya jihatun, dia adalah arah saja. Lianna Allah Ta'ala mustawin ala arsy, kerana Allah Ta'ala bersemayam di atas arasnya. La yuqilluhu syai' min khalqihi, tidak ada satu makhluk pun yang menaunginya. So nampak? Walitirmidzi wa hassanahu an Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Itu hadis yang terakhir dalam bab ini. Baik, dan bagi riwayat At-Tirmidzi dan beliau menilainya hasan daripada Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, seandainya engkau menemuiku dengan membawa kesalahan hampir sepenuh bumi, biqurabil ardi, bimil'il ardi, maknanya sepenuh atau hampir sepenuh bumi kesalahan yang kamu bawa bertemu dengan aku. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian ataupun lalu engkau menemuiku tanpa mempersekutukan aku dengan sesuatu apa pun, tanpa mensyirikkan aku dengan sesuatu apa pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, sungguh aku akan menemuimu dengan ampunan, dengan keampunan yang hampir sepenuh bumi itu pula. So syaratnya apa? Tauhid. So bayangkan Allah kata, ya bna Adam, wahai anak Adam, kalau engkau bertemu dengan aku, ataitani, kau datang bertemu dengan aku, biqurabil ardi khataaya, dengan kesalahan khataaya, kesalahan yang biqurabil ardi, bimil'il ardi, yang sepenuh bumi atau hampir-hampir memenuhi bumi, kesalahan kamu ni memenuhi bumi, la ataituka biqurabiha maghfiratan, nescaya aku akan bertemu denganmu, kan? Thumma laqitani, la, syarat dia, kemudian kamu bertemu dengan aku dalam keadaan kamu tak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, nescaya aku akan mendatangimu, menemuimu dengan keampunan yang sepenuh bumi juga. Subhanallah. So dalam riwayat lain, sebenarnya ni dalam riwayat Imam Tirmizi ni, Imam muallif rahimahullahu taala dia cut hadis ni. Dia cut hadis ni untuk ikhtisar, untuk ringkaskan. Lafaz yang panjang dia sebenarnya lagi dahsyat lah. Kita baca lafaz penuh dia dalam Imam At-Tirmizi bawakan dalam jami'-nya, hadis Anas. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika.
wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampunkan kau. Ma ala ma kana fika, dengan macam mana sekali keadaan yang engkau berada, aku akan ampunkan. Wala ubali, Allah kata aku tak peduli. Sebab apa? Fa'alun lima yurid. Yaf'alu ma yasha, yakhluqu ma yasha, yaf'alu ma yasha. Allah Taala dia buat apa yang dia kehendaki. Allah kata la ubali, aku tak peduli sebab aku Tuhan. Kan? Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka anana as-sama'i, kalaulah dosa-dosamu itu sampai balaghat anana as-sama'i, maknanya sampai ke seluruh pandangan langit. Anan as-sama', anan ni kata sebahagian ulama syurah, sahab. Maknanya awan-awan yang ada di langit. Seluruh awan yang ada di langit. Sebahagian ulama lagi kata anan as-sama', maknanya kalau kita angkat kepala, dongak kepala kita ke langit, kita nampak langit seluas mata memandang. Kalau maknanya Allah kata kalaulah kamu lau balaghat dhunubuka anana as-sama'i, kalaulah dosa-dosamu itu memenuhi seluruh langit yang kau pandang, seluas mata memandang kau, langit. So kita buka, kita dongak kepala kita ke langit, kalau dosa kita sepenuh apa yang kita nampak, Allah kata ghafartu laka, maknanya aku akan ampunkan. Ghafartu laka, ataupun dalam lafaz tersebut thumma astaghfartani, kemudian kau mohon ampun kepada aku, kau istighfar kepada aku, kau bertaubat dan kau minta ampun kepada aku. Ghafartu laka, aku akan ampunkan. Wala ubali, aku tak peduli. Subhanallah. Wala ubali. Kemudian barulah datang dalam riwayat yang dalam kitab kita ni. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau datang bertemu dengan aku membawa kesalahan-kesalahan yang hampir-hampir memenuhi bumi. Thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kemudian kau datang bertemu dengan aku dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apa pun. Maknanya kau tauhidkan aku, kau tak syirikkan aku. Maka aku akan datang menemuimu dengan membawa keampunan sepenuh langit, sepenuh bumi. Subhanallah. So maknanya ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan kelebihan tauhid. Fadlul tauhid. Sebab Allah kata dengan syarat kamu tak mensyirikkan aku dengan sesuatu apa pun. Maknanya tauhid. Kalau kita nak keampunan seluas langit dan bumi, jangan syirikkan Allah. Belajarlah tauhid. Ajaklah keluarga kita, ajaklah sahabat kita, ajaklah masyarakat kita kepada tauhid. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Nampak? Kalau kita nak keampunan sepenuh langit, sepenuh bumi, jangan syirikkan Allah. Itu maksud hadis ni. So hadis ni hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Maknanya makbul. Hadis ni diterima. Sahih lah, secara umumnya sahih. Baik. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadza min al-ahadits al-qudsiyah. Ini termasuk daripada hadis qudsi. Wal hadisul qudsi, so hadis ni adalah hadis qudsi. So apa makna hadis qudsi? Hadis qudsi apa dia? Ialah perkataan yang diriwayatkan Nabi SAW daripada Rabb baginda, daripada Tuhan. Ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. So apa yang Nabi riwayatkan daripada Allah. Wa qad adkhalahu al-muhaddithun fil ahadits an-nabawiyah. Sebahagian ulama hadis, ahlul hadis, memasukkan atau mengkategorikan hadis-hadis kursi ini dalam bahagian hadis-hadis nabawi. Kerana li'annahu mansubun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tablighan. Kerana dia dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut Nabi menyampaikan. Tabligh, Nabi menyampaikan. Walaysa minal Quran bil ijma'. Dan hadis kursi dia bukan dalam kategori Quran. Dia bukan termasuk dalam ayat Quran dengan ijma'. So kita tak boleh kata firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi ni, kita kata dia
macam Quran. Tak. So dia bawah sikit daripada Quran. Maknanya di hadis. Hadis Nabi SAW. Baik. Walaysa minal wa in kana kullu wahidin minhuma qad balaghahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'anillahi 'azza wa jalla. Walaupun kedua-duanya maknanya Al-Quran dan hadis itu kedua-duanya disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita oleh daripada Allah. Kan? Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi lafdh al-hadis al-qudsi hal huwa kalamullah ta'ala aw anna Allah ta'ala awha ila rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'nahu wal lafdhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qaulain. So jadi ada perbezaan pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan lafaz hadis qudsi. Apakah lafaznya itu adalah kalamullah, firman Allah, ataukah Allah mewahyukan maknanya kepada Rasulullah SAW sedangkan lafaznya itu daripada Rasulullah SAW. So dalam isu ni ada qaulain, ada dua pendapat. Pendapat pertama, al-qaulul awal, anna al-hadith al-qudsi min indillahi lafzuhu wa ma'nah. Pendapat pertama, lafaz dan makna hadis qudsi adalah daripada Allah. Kerana Nabi SAW menyandarkannya kepada Allah. Sebab Nabi kata, qala Allah. Dalam hadis itu Nabi kata, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala. Jadi pendapat pertama, ulama kata, hadis qudsi ni lafaz dan maknanya daripada Allah. Sebab Allah kata, qala Allah Ta'ala. Lianna Nabi SAW adhafahu ila Allah Ta'ala. Kerana Nabi SAW menyandarkan perkataan itu kepada Allah. Nabi tak kata terus kata kan, Nabi kata qala Allah Ta'ala. So detail kan. Kalau kita buka kitab-kitab yang lain, kitab-kitab agama lain, tak ada benda ni. Tak boleh beza kan. Ni perkataan Nabi Isa ke perkataan Tuhan? Ni perkataan anak murid dia ke perkataan siapa? Tak ada disiplin. Kan? Jadi tak dapat jawapan. Last sekali tak tahu perkataan siapa. Kan? Tapi kita dalam Islam, ulama-ulama Islam terperinci. So ada disiplin. So ini antaranya. So Nabi SAW sandarkan kepada Allah Ta'ala. Wa minal ma'lum anna al-asla fil qawli al-mudaf an yakuna bilafzi qailihi la naqilihi. La siyama wa Nabi SAW aqwa an-nas amanatan wa awthaquhum riwayatan. So asal, maknanya kaedah bagi pendapat pertama ni mereka berpegang dengan asal atau prinsip, maknanya dia kata pada dasarnya menggunakan lafaz sumber yang mengucapkannya bukan lafaz orang yang menukilkannya. So asal bagi perkataan sesuatu itu yang dinukilkan itu adalah perkataan yang disandarkan. Maknanya bila Nabi kata qala Allah Ta'ala, maknanya di perkataan Allah, lafaz dan maknanya. So Nabi hanya menukilkan. So ini dasar yang dipegang oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama. Lebih-lebih lagi Nabi SAW adalah manusia yang paling kuat amanahnya dan paling terpercaya riwayatnya. So Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata dengan hawa nafsu dia. Apa yang dia katakan semuanya itu adalah wahyu yang diwahyukan. So Nabi SAW adalah orang yang paling amanah dan orang yang paling terpercaya riwayatnya. Pendapat kedua, makna hadis qudsi adalah daripada Allah sedangkan lafaznya daripada Nabi SAW. So pendapat kedua pula kata makna hadis qudsi adalah daripada Allah sedangkan lafaznya daripada Nabi SAW. Kerana dua alasan. So pendapat yang kedua ni dia ada dua alasan. Alasan pertama, andai kata lafaz dan makna hadis qudsi adalah daripada Allah, tentu sanadnya lebih tinggi daripada Al-Quran. Kerana Nabi SAW meriwayatkannya daripada Allah Ta'ala tanpa perantara, seperti yang nampak dengan jelas daripada rangkaian kalimat. Sedangkan Al-Quran turun kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril. Seperti yang Allah Ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq. Katakanlah Ruhul Qudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu daripada Rabbmu dengan kebenaran. Dan firmannya, Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu, wahai Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. So itu alasan pertama. Alasan kedua, andai kata lafaz hadis qudsi adalah daripada Allah, tentu tidak ada bezanya dengan Al-Quran. Kerana mengacu pada pengertian ini, yang membawa kepada pengertian ini, kedua-duanya sama-sama kalamullah Ta'ala. Hikmah mengharuskan kedua-duanya memiliki hukum yang sama ketika asasnya sama. Padahal
Seperti dimaklumi, ada banyak perbezaan antara Al-Quran dan hadis Qudsi. So, pendapat yang kedua ni dibagi alasan yang ni lah, kuat jugalah. Dan di antaranya perbezaan antara Quran dengan hadis Qudsi, membaca hadis Qudsi tidak dibaca dengan ta'abbud, dengan kita kata dengan tujuan beribadah secara khusus seperti bacaan Quran. Maksudnya seseorang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan sekadar membacanya sehingga setiap hurufnya tidak dibalas 10 kebaikan. Berbeza dengan Al-Quran yang membacanya bernilai ibadah, di mana setiap hurufnya dibalas 10 kebaikan. Itu maksud dia. Maknanya hadis Qudsi kalau kita baca, dia tak sama level pahala dia macam kita baca Quran. Quran kalau kita baca satu huruf 10 kebaikan. So hadis Qudsi kita baca satu huruf tak dapat 10 kebaikan tu, tapi dia akan dapat pahala lain lah. Kan, pahala kita beramal, kita beriman tu, pahala lain tu dapat. So kita kena faham, bukan maksudnya tak dapat pahala. Kita kata sebahagian orang dikeliru, dia kata kalau hadis Qudsi bukan Quran, maknanya kita baca hadis Qudsi tak dapat pahala. Quran dapat pahala. Tak, bukan maksud tak dapat pahala langsung hadis Qudsi. Maksudnya hadis Qudsi dia tak dapat pahala sama macam Quran. Quran satu huruf 10 kebaikan. Kan? Hadis Qudsi satu huruf dia tak dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca hadis Qudsi itu beriman, kemudian kita mengamalkan kandungannya, maknanya sebagainya, baru dapat pahala. Itu beza dengan Quran. Quran baca saja pun dah dapat pahala. Itu maksud ta'abud. Di antaranya lagi, Allah Ta'ala menentang manusia membuat, atau Allah Ta'ala mencabar manusia membuat seperti Al-Quran. Menentang tu maknanya mencabar, tasaddi. Sini anna Allah Ta'ala tahadda an ya'ti an-nas bimithli al-Quran aw ayatan minhu. So Allah Ta'ala mencabar manusia membuat seperti Al-Quran atau satu ayat saja. Sementara cabaran serupa tidak berlaku dalam hadis-hadis Qudsi. So Al-Quran Allah Ta'ala cabar orang-orang kafir, orang-orang musyrikin untuk bawa satu ayat saja. Buat sama macam Quran, satu ayat saja. Dia orang tak boleh. So itu tak ada dalam hadis Qudsi. So ada dalam Quran. Baik. Di antaranya lagi perbezaan antara Quran dan hadis Qudsi, Al-Quran dipelihara dan dijaga oleh Allah. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Sementara hadis-hadis Qudsi tidak seperti itu kerana ada yang sahih, hasan, dan bahkan ada pula yang dhaif dan maudhu', palsu. So kena tengok riwayat pula. Tapi Quran tak ada, dia mutawatir. Betul tak? So hadis Qudsi kita kena nilai pula. Hadis tu sahih ke tak? Marfu' ke ataupun mauquf ke atau maqtu' ke? Kan? Meski tidak dhaif atau maudhu', namun ada lafaz hadis Qudsi yang tidak yang didahulukan diakhirkan, dan ada yang ditambah, ada juga yang dikurangkan. So tapi Quran tak berlaku. Sebab Quran dia diriwayatkan secara mutawatir. Kan? Di antaranya lagi perbezaan, Al-Quran tidak boleh dibaca secara makna berdasarkan ijma' kaum muslimin. Quran kita tak boleh baca base pada makna. Kita kena baca lafaz dia. Sementara hadis-hadis Qudsi boleh diriwayatkan secara makna menurut pendapat majoriti ulama, meskipun ada perbezaan pendapat ulama dalam hal ini. Kita tak bincang detail lah tentang ini. Di antara perbezaannya lagi, Al-Quran disyariatkan dibaca di dalam salat, dan di antara Al-Quran itu ada surah yang tanpa membacanya maka salat tidak sah, yakni surah Al-Fatihah, berbeza dengan hadis Qudsi. Di antaranya lagi, Al-Quran tidak boleh disentuh melainkan orang yang suci menurut pendapat yang paling sahih, berbeza dengan hadis Qudsi. Berbeza dia. Di antaranya lagi, Al-Quran tidak boleh dibaca orang junub sebelum mandi menurut pendapat yang rajih, berbeza dengan hadis Qudsi. Di antaranya lagi, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, qat'i, dan menunjukkan ilmu yang yakin. Maka jika seseorang mengingkari satu huruf saja daripada Al-Quran yang sudah disepakati para qari, maka ia kafir. Berbeza dengan hadis Qudsi, kerana jika ada seorang mengingkari sebahagian darinya kerana mendakwa hadis tersebut tidak sahih, maka ia tidak kafir. Namun jika ia mengingkarinya padahal dia tahu bahawa Nabi SAW mengatakannya, dia dah tahu dah sahih, dia ingkar juga, maka kafir. Baru dia jatuh kafir. Kerana dia mendustakan Nabi SAW. Baik, para penganut pendapat kedua atau mereka ulama yang berpegang dengan pendapat yang kedua menganggapi ataupun menjawab pendapat pertama, keadaan dan perihal Nabi SAW menyandarkan hadis Qudsi kepada Allah, dan menurut asalnya perkataan yang disandarkan harus menggunakan lafaz sumber yang mengatakannya.
maka memang seperti itu prinsip dan asasnya. Namun kadang-kadang makna sesuatu perkataan disandarkan kepada sumber yang mengucapkannya, bukan lafaznya. Seperti halnya terkait dengan Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan banyak perkataan di dalamnya kepada orang-orang yang mengatakannya. Seperti kita ketahui, perkataan-perkataan tersebut disandarkan kepada orang-orang yang mengatakannya secara makna, bukan secara lafaz. Seperti perkataan yang tertera dalam kisah-kisah para nabi. Contoh Allah kata, qala hudhud, berkata burung hudhud. Berkata waqalatin namlah, berkata semut. Kan? Maknanya Allah Taala sebutkan perkataan mereka itu dengan makna. Kan? Allah nukilkan perkataan mereka dan makna. Dan perkataan yang semut dan selainnya. Perkataan Fir'aun misalnya. Kan? Jadi boleh dipastikan bahawa perkataan yang dinukil adalah secara makna, bukan secara lafaz. Kan? Bila Fir'aun kata ana rabbukumul a'la, Allah Ta'ala sebutkan dia dalam bahasa Arab. Tapi adakah Fir'aun cakap dalam bahasa Arab? Tak kan? Hud. Waktu dia kata inni wajadtu imra'atan tamlikuha wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. So burung Hud waktu dia cakap, dia cerita dekat Nabi Sulaiman tentang dia tengok seorang puteri atau seorang ratu yang sembah matahari itu, adakah dia cakap dalam bahasa Arab? Sudah tentu tidak. Kan? Tetapi Allah Ta'ala cerita dekat kita dalam bahasa Arab. Itu maksud Syekh. Bukan secara makna, bukan secara lafaz. Dengan demikian nampak dengan jelas pendapat kedua ini rajih yang paling kuat. So Syekh tarjihkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, apa maksud pendapat kedua ni? Makna hadis kursi itu daripada Allah, sedangkan lafaznya daripada Nabi SAW. Itu pendapat yang kedua. Baik, perbezaan pendapat terkait hal ini tidak seperti perbezaan pendapat antara Asy'ariyah dan Ahli Sunnah berkait dengan kalamullah. So ini bukan, dia tak sama macam isu berkenaan dengan beza antara Ahli Sunnah dengan Asy'ariyah dalam masalah kalamullah. So bukan. Syekh dah tambih awal-awal dah, Syekh dah bagi tahu tak, ini bukan, tak sama. Kerana yang diperdebatkan di antara mereka ini terkait dengan asas kalamullah. Kita faham. Ahlu Sunnah mengatakan bahawa kalamullah Ta'ala adalah kalam hakiki yang terdengar dan diucapkan Allah dengan suara dan huruf. Sementara Asy'ariyah tidak menyatakan demikian. Mereka mengatakan bahawa kalamullah adalah makna yang berdiri sendiri, qaimun binafsihi. Qaimun ala nafsihi atau qaimun binafsihi. Bukan dengan huruf dan suara, namun Allah menciptakan suara untuk mengungkapkan makna yang berdiri sendiri tersebut. Maknanya kalam Allah itu makhluk. Itu masalah. Perkataan Asy'ariyah ini jelas batil. Pada hakikatnya pernyataan ini adalah pernyataan Mu'tazilah. Sebenarnya perkataan mereka yang kata Al-Quran makhluk itu sebenarnya Mu'tazilah lah. Kerana Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal dia adalah kalam Allah. Maknanya sementara Asy'ariyah mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk dan ia adalah ibarat yang mengungkapkan kalam Allah. Namun semuanya sepakat bahawa yang ada di antara dua sampul mushaf adalah makhluk. Baik, andaikan dikatakan dalam persoalan ini pembahasan tentang hadis qudsi, lebih baik tidak membicarakan persoalan ini secara mendalam, kerana dikhawatirkan termasuk sikap berlebihan yang membinasakan pelakunya. Tengok Syekh Wara', saya kata nak bincang kat sini boleh nak pinjam panjang, tapi kata Syekh al-aula tarkul khawd fi hadha, tarkul khawd fi hadha, tinggalkan bincang berlebih-lebihan kat sini, khaufan min an yakuna min at-tanattu'il halik fa'iluhu. Kita takut kita berlebihan dan membinasakan. Dan cukup mengatakan bahawa hadis kursi adalah perkataan yang diriwayatkan Nabi SAW daripada Rabbnya, daripada Allah. Sudah cukup. Pernyataan ini lebih selamat. Wallahu a'lam. Wala'allahu aslam. Okey, kita dah selesai hadis yang terakhir. Maknanya kita tak sempat nak habis satu bab ni. Maknanya masail ni kita baca, kelas akan datang insyaAllah. Maknanya kita khatam bab yang kedua ni pada kelas akan datang insyaAllah. Kelas yang akan datang kita akan khatamkan bab yang kedua ni, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. So khatam ni maknanya masail ni penting sebab kita nak maknanya dia seakan-akan macam samaras balik bab yang kita bincangkan sebelum ni. So penting. Maknanya kita tak sempat dah 10.52. So kita tak sempat nak habiskan, ingat nak pulun juga nak habiskan tapi tak sempat. Tak apalah. Kita kata moga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.